syukurlah kita sama-sama dapat bertemu dalam program ini, dan semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita aplikasikan dalam pemikiran, perasaan dan jasad kita, dan akhirnya kita akan jadi orang yang penuh kesedaran untuk memelihara diri kita sendiri. Kita kena memahami kesihatan mental dan masalah kesihatan mental. Dua ini adalah berbeza. Mental health dan mental illness adalah berbeza. Mental health adalah, kesihatan mental adalah bagaimana kita menjaga diri kita, kita bereaksi, cara kita berfikir, cara kita berperasaan dan bertindak agar kita sihat fizikal dan mental kita. Maksudnya kita sedar apa yang berlaku dalam pemikiran, perasaan dan tingkah laku kita, dan kita pelihara diri kita supaya tidak tercedera. Maka inilah dipanggil kesedaran kesihatan mental, bagaimana kita sedar untuk menjaga diri kita sendiri. Pentingnya kita menjaga kesihatan mental kita, sebab mental kita, kognitif kita ni sangat berharga, sangat berharga. Setiap orang hanya ada satu pemikiran, satu perasaan dan satu jasad. Kita tidak pernah orang ada dua pemikiran, ada dua perasaan, ada dua jasad. Unmute. Kenapa dia tiba-tiba mute? Okey, jadi sebab tu kita kena menghargai diri kita sendiri. Itu dah dimasukkan kesihatan mental. Okey, contohnya saya tanya kepada semua peserta, apakah kereta yang paling anda ingin pakai dan ingin guna, dan kereta tu sangat mahal? Mungkin anda akan kata, saya nak pakai Ferrari, saya nak pakai Lamborghini, ataupun saya nak pakai Mercedes yang harga 1 million ataupun 700,000 tu. Okey, anda kata satu hari anda berjaya membeli kereta idaman anda, katakan Ferrari. Harga dia ada 1 juta. Warna merah yang sangat cantik, dan anda sangat bangga memiliki kereta itu. Jadi apa yang anda akan buat pada kereta tu? Maka anda akan tutup supaya tak kena habuk. Jadi kalau kena habuk, kotor sikit, anda akan basuh, dan anda akan carikan tempat parking yang sesuai, yang ada bumbung, supaya tak kena pancaran cahaya matahari. Kenapa anda buat begitu? Kerana anda menyayangi kereta Ferrari yang berharga 1 juta ringgit. Okey, soalan saya yang kedua, berapakah harga otak anda? Berapakah harga pemikiran anda? Jika ada orang kaya nak beli otak anda, berapa harga yang anda jual? Jawapannya ialah, otak kita, pemikiran kita bukan untuk dijual. Sebab kita hanya ada satu, dan dia tidak ada harganya. Maksudnya tidak ada nilainya untuk dijual beli. Jadi pemikiran kita, mental kita lebih berharga daripada sebuah Ferrari, sebuah Lamborghini, diamond, apa-apa benda yang paling berharga. Jadi bila kita menyedari ini, kita kena menjaga pemikiran kita, jasad kita, perasaan kita, diri kita, kerana diri kita adalah yang paling berharga. Dan diri kita ini adalah anugerah kurniaan Tuhan untuk kita mensyukuri dan kita kena jaga. Jadi seperti jasad, kesihatan jasad, jika tangan kita kotor, apa kita buat? Cepat-cepat kita basuh. Ya, jika luka, tangan saya luka, cepat-cepat kita sapu iodin supaya tak ada kuman. Dan jika luka itu besar, kita pergi jumpa doktor untuk dijahit luka itu. Kenapa? Sebab I love myself. Sebab kita menyayangi jasad kita sendiri supaya tak terluka dan tak rosak. Begitu juga dengan pemikiran kita. Kita kena jaga pemikiran kita supaya tak sakit dan tak rosak dan tak bermasalah, kerana pemikiran kita tidak ada nilainya dan tidak ada harganya. Jadi kalau sedar benda ini, itulah yang dipanggil kesihatan mental. Itulah dipanggil kesihatan mental. Oleh kerana hari ini ramai orang dia tak menyadari kepentingan menjaga kesihatan pemikiran, maka dia biarkan pemikiran dia dimasuki oleh pemikiran-pemikiran negatif, hasad dengki, kemarahan dan perkara-perkara yang tak baik. Akhirnya pemikiran dia penat, terlalu stres, dan masuk pula dendam, kesumat, amarah dan sebagainya. Dan akhirnya pemikiran dia tak boleh lagi proses dengan baik, maka keluarlah hormon-hormon dan chemical yang tak baik,
dan hormon chemical itu akan mengganggu fungsi sebenar otak. Iaitu fungsi sebenar otak adalah mencari ketenangan, mewujudkan keharmonian, menyelesaikan masalah, mengadaptasi dengan keadaan sesuai. Jadi peranan itu tidak boleh dimainkan oleh otak, kerana struktur, chemical dan hormon otak terganggu kerana otak telah mengalami permasalahan ataupun kerosakan ataupun sakit. Maka masa itu inilah dipanggil mental illness ataupun masalah kesihatan mental seperti depression ataupun kemurungan ataupun dipanggil keputusasaan yang melampau, kesedihan yang melampau yang tak boleh dikawal, ataupun anxiety, ketakutan, kebimbangan, apa akan jadi esok, apa akan jadi akan datang, lepas ni apa pula, ataupun OCD, seseorang yang sangat terperinci, sangat detail tentang kebersihan dan tak boleh melihat benda yang kotor, yang bersepah, yang tak sama, dia akan susun kerana dia sakkan dalam pemikiran. Saya pernah jumpa orang OCD, macam saya tanya pada semua peserta, paling lama awak mandi satu hari, paling lama awak mandi berapa jam? Mungkin ada orang mandi setengah jam, 15 minit ataupun 45 minit. Saya pernah jumpa satu orang OCD yang mandi selama 9 jam. Ya. Jadi kalau hari cuti tu dia masuk bilik air pukul 7 pagi, dia akan keluar dalam pukul 10-11 malam. Artinya dia masuk bilik air 13 jam, bukan 9 jam, 13 jam masuk bilik air. Dia gosok, dia rasa tak bersih, dia gosok lagi. Itu adalah orang-orang yang OCD kebersihan. So mereka terperangkap dalam pemikiran mereka. Sama juga dengan traumatik, PTSD, post traumatic stress disorder, yang ada memori silam yang menyakitkan dan sebagainya, ya, yang mengganggu kemarahan, ketakutan melampau dan rasa tak tenang dan rasa nak bunuh diri, self harm dan banyak paranoid, prasangka pada orang lain. Ini ialah kerana fungsi otaknya tidak lagi boleh berfikir normal macam orang biasa. Inilah dipanggil mental illness. Dan mental illness ini berpunca daripada individu yang tidak memahami tentang kesedaran kesihatan mental. Dia tidak menjaga kesihatan mentalnya. Mungkin dia tak memahami bahawa mental ini sangat bernilai dan sangat berharga. Okey, jelas Okey, jadi kita dah memahami apa itu kesihatan mental dan apa itu mental illness. So kita dah memahami. Jadi kita kena menyedari seperti mana dalam jurnal-jurnal clinical psychologist, counselling mengatakan bahawa dalam medical journal sebagainya, otak kita boleh sakit. Sama juga macam sakit jantung, sakit kaki, paru-paru, tangan patah, otak juga boleh sakit. Apabila kita tak menjaga pemikiran kita dengan baik. Jadi macam mana nak jaga pemikiran kita dengan baik? Kita mesti tahu apa yang menyakitkan pemikiran, apa yang lintasan-lintasan yang menyebabkan pemikiran kita terganggu, stres dan sebagainya. Cepat-cepat kita damaikan, kita sihatkan dan kita tenangkan diri kita tanpa dia terus masuk dalam pemikiran kita. Sebab itulah kehidupan ini sebenarnya yang paling penting, yang perlu kita belajar dan kita ajar pada generasi kita, kawan-kawan kita, ialah kemahiran mengawal pemikiran. Itu sangat penting. Sebab ramai orang dia tak boleh mengawal pemikiran dia. Sebab itu kita kena belajar untuk mengawal pemikiran. Bukan menghafal, bukan, kawal pemikiran. Contohnya, bila saya duduk, tiba-tiba saya nampak Muaz ni handsome, dia pun ramai perempuan minat dekat dia, dan dia pun kaya, banyak duit, kan? Kemudian dia pun banyak berjaya. Jadi automatik saya ada satu lintasan pemikiran, saya rasa dengki kat dia. Saya rasa dia ni kenapalah handsome sangat, kenapalah ramai orang perempuan minat kat dia, kenapalah orang semua tak minat dengan aku, sedangkan aku lebih baik pada dia. Dia tu banyak duit pula tu. Jadi timbul perasaan tu, maka automatik saya ada perasaan dengki. Bila dengki, saya iri hati.
Bila dengki, iri hati, saya rasa tak selesa, jantung saya berdebar-debar, tangan saya dah mula shaking. Jadi saya pun terfikir nak enaknya Muaz, saya pun nak buat fitnah pada dia. Dan kemudian bila gagal dan Muaz terus diminati, handsome, tadi saya rasa dendam, marah. Lalu mulut saya pun muncung pandang dia, muka saya jadi masam. Jadi apa berlaku pada saya? Saya dikuasai oleh hasad dengki dan iri hati. Dan saya tak sedar iri hati dan hasad dengki itu datang pada saya. Lalu saya membiarkan iri hati dan hasad dengki itu menguasai diri saya. Dan akhirnya saya terperangkap dalam energi, dalam perasaan hasad dengki itu, dalam pemikiran, perasaan dan tingkah laku. Tanpa saya sedar saya telah dikuasai, dan saya bertindak untuk menunjukkan hasad dengki itu dalam mulut, dalam perasaan dan tindakan saya. Lama-lama otak kita stres, hasad dengki itu akan jadi iri hati akan jadi marah, amarah akan jadi dendam, dan dendam itu menyebabkan otak kita tak boleh mengalirkan hormon-hormon kegembiraan, ketenangan, dan kita pun terus marah, dendam, benci, dan akhirnya menjadi traumatik, dan kita tak tenang, dan akhirnya rosak otak kita, pemikiran kita, diri kita mula sakit. Sakit itu bermula daripada apa? Kerana perasaan dengki, iri hati, marah tu. Dan kita tak sedar benda tu datang pada kita, sebab kita tak boleh mengawal pemikiran kita. Sebab itu dalam kesihatan mental, kita kena sedar untuk mengawal pemikiran kita. Sebab itu dalam mindfulness terapi ataupun terapi kesedaran, kita kena sedar lintasan dalam pemikiran tu. Contohnya kita duduk, tiba-tiba datang perasaan hasad dengki, marah, benci pada seseorang, tak suka. Kita nampak, okey, saya tak suka perasaan hasad dengki ni, sebab saya tak suka iri hati ni, saya tengah iri hati ni. Jadi perkataan dia ialah, saya sedar sekarang saya iri hati. Sebut ramai-ramai, saya sedar saya ada dengki pada orang ini. Saya sedar saya tak suka orang ini. Jadi kunci dia untuk mengawal pemikiran, kita hanya sebut perkataan saya sedar. Apabila kita sebut saya sedar, automatik kita dah berjarak dengan diri kita. Automatik kita dah berjarak dengan pemikiran kita. I am not myself, but I love myself. Aku bukan diriku, tetapi aku menyayangi dan aku mencintai diriku, dan aku mengamati diriku, pemikiranku, perasaanku. Okey, jelas Jadi caranya untuk kesedaran mental ialah kita kena sebut saya sedar. Automatik kita terjarak. Ataupun kita sebut sekarang saya sedar. Contohnya kita stres, kita sebut sekarang saya sedar saya stres. Sekarang saya sedar saya marah. Sekarang saya sedar saya tengah kecewa. Sekarang saya sedar saya dengki kepada seseorang kerana dia lebih baik daripada kita. Jadi kita tersedar, oh tapi saya tak suka dengki, marah ni sebab dia menyebabkan fikiran saya stres, dada saya berdebar-debar, saya rasa marah, saya rasa tak suka, dan saya nak tak tenang, tak relax. Jadi sebab saya sayangkan diri saya, maka terima kasih perasaan hasad dengki, tapi awak datang, tapi saya tak suka awak sebab awak menyakitkan saya. Bye bye. Maka saya tukar dengki kepada bekerjasama, marah kepada penyabar, benci kepada sayang. Itulah mengawal pemikiran. Dalam hidup hari ini, ramai orang tak boleh mengawal pemikiran. Maka mereka tak boleh sedar adanya hasad dengki, sombong, ego. Orang sombong, dia tidak tahu dia sombong kerana dia tak nampak pemikiran dia. Orang ego, dia tak tahu dia ego. Dan orang marah juga kerana dia tak tahu dia marah. Jadi kuncinya adalah, tekniknya ialah sebut, jarakkan diri. Sekarang saya sedar saya marah. Oh tapi saya tak suka marah. Marah menyebabkan saya stres, dada saya berdebar, tangan saya shaking. Jadi saya tukar marah kepada sabar. Okey. Dan jika datang perkara yang baik, contohnya Muaz puji saya, wah Prof handsome hari ni, ataupun kita dapat hadiah, ataupun kita tengok pemandangan yang indah. Okey, terima kasih pujian ini, terima kasih dapat hadiah ini, saya suka, dia menyebabkan saya tenang, emosi saya stabil dan saya happy. Okey, kita pun menikmati.
dengan kesyukuran. Jadi mengawal pemikiran adalah kesedaran mental adalah mengawal pemikiran dan sedar pemikiran kita, benda yang negatif dia tak akan lekat pada diri kita. Dan benda yang positif, yang baik kita ambil dan kita menikmati. Dan kita enjoy dalam kehidupan. Itulah dipanggil kesedaran kesihatan mental, supaya benda tu tak lekat dalam diri kita dan akhirnya menjadikan kita sakit dan terperangkap. So semua orang kena ingat, diri kita, pemikiran kita, perasaan kita sangat suci dan murni. Maka kita tak boleh kotorkan dengan pemikiran negatif, perasaan yang buruk dan tingkah laku yang tak baik. Dia mengotorkan diri kita. Diri kita sangat suci. Sebab tu kalau pemikiran kita kotor, buruk, perasaan kita negatif, tak tenteram, dan jasad kita, tingkah laku kita banyak yang negatif, bukan salah Tuhan, bukan salah orang lain, tapi salah diri kita, kerana kita yang mengotorkan diri kita sendiri. Okey, jelas Okey, Tuan Pengerusi. Jadi kita dah faham tentang masalah kesihatan mental dengan kesedaran mental. Maksudnya ialah kita perlu sedar diri kita, pemikiran, perasaan kita, dan damaikan diri supaya sihat agar tidak mendapat masalah kesihatan mental dan akhirnya dia menguasai kita, terperangkap dalam pemikiran dan kita dapat penyakit kesihatan mental seperti depression, suicide, mental illness, kemurungan, depression dan sebagainya. Jadi kuncinya ialah jaga kesihatan mental untuk elakkan masalah kesihatan mental. Okey, pengerusi. Okey, baik. Terima kasih Prof di atas penjelasan yang sangat padat ni. Walaupun soalannya apa itu kesihatan mental, tapi sangat mendalam kupasan yang diberikan oleh Prof ya. Saya sangat tertarik dengan banyak keyword-keyword yang dilontarkan oleh Prof tadi. Contohnya macam mana kita berfikir, macam mana kita bertindak, dan macam mana kita nak jaga pemikiran kita daripada tercedera, dan apa yang perlu kita buat sekiranya kita ada perasaan-perasaan negatif. Bagi saya itu sebenarnya yang kita perlu buat. Macam mana kita nak tukar pemikiran negatif kita ke pemikiran yang lebih positif. Kadang-kadang Prof kan yang selalu saya dengar, orang ni dia banyak cakap kalau ada rasa negatif, tolong positif. Dia cakap tolong positif. Mungkin kaedah untuk kita nak tukar pemikiran ramai yang tak dapat buat, sebab tu yang menyebabkan mereka still lagi dalam keadaan yang negatif. Cerita Prof sangat menarik. Dan saya juga tadi yang Prof cakap, kita punya kesihatan mental juga macamlah juga umpama kita mempunyai kecederaan di fizikal. Kita luka dekat tangan, kita kena basuh tangan kita kena rawat dia. Jadi samalah juga macam kesihatan mental. Prof, betul Prof? Yap, betul. Sangat bagus. Baik, saya teruskan ya Prof, kalau boleh. Ya, silakan. Untuk yang seterusnya. Jadi Prof, untuk yang seterusnya, tadi kita dah produk kupas sedikit dengan apa itu yang boleh kita maksudkan dengan kesihatan mental, dan macam mana kesedaran kesihatan mental itu penting dalam setiap individu. Seterusnya, saya tanya berkenaan dengan simptom-simptom apabila seseorang itu mempunyai masalah kesihatan mental. Biasanya Prof kan, yang ini yang saya sendirilah pernah hadapi. Orang ni bila macam contoh dia sedih kan, dia sedih dalam masa seminggu, dia cakap dia nangis setiap hari. So dia cakap, aku ni depression ni. Saya cakap, macam mana awak tahu depression? Saya dah tak tidur malam banyak hari dah. Saya tengok simptom tu dekat internet. Saya rasa, betul tu saya depression. Cakap, saya cakap tak boleh macam tu. Dia sangat suka untuk judge diri dia ke arah yang masalah mental. Sedangkan benda tu ni ada kesan sangat buruk kepada seseorang. Janganlah minta macam tu, saya cakap. Janganlah minta ada depression. Sebab kesan dia sangat teruk. Jadi mungkin benda tu yang ramai daripada kalangan masyarakat kita masih lagi tak tahu apa itu simptom-simptom. Bila ada simptom tu, kita patut rujuk dengan siapa. Mungkin Prof boleh jelaskan apa simptom-simptom apabila seseorang itu menghadapi masalah kesihatan. Okey Prof, dipersilakan. Okey, terima kasih Tuan Pengerusi. Tajuk soalan ini sangat penting dan bagus untuk kita fahami dengan sejelasnya supaya kita boleh pegang, ataupun kalau bahasa kasar dia, kita boleh parking dan kita boleh bertindak dan reaction dengan betul terhadap situasi kita sendiri. Okey, untuk memahami simptom-simptom kesihatan mental, kita kena memahami dulu jenis-jenis kesihatan mental utama, kerana simptomnya agak berbeza.
Okey, siapa yang rasa diri dia ada simptom kesihatan mental? Ya. Jadi kita kena tahu masalah kesihatan mental dulu. Okey, di Malaysia dan di seluruh dunia dikatakan bahawa masalah kesihatan mental yang utama sekali ialah masalah depression ataupun dipanggil keburungan. Ini ialah paling banyak sekali lah, ya. Kalau kita lihat kes-kes dekat hospital psikiatris, di hospital bahagia ataupun orang-orang yang ada simptom, banyak dia ada ciri-ciri depression. Okey, mari kita memahami apa itu depression untuk memahami simptom dia. Depression ini adalah bahasa Melayu. Depression adalah bahasa Inggeris. Bahasa Melayunya dipanggil kemurungan ataupun kesedihan terlampau ataupun dipanggil rasa keputusasaan melampau. Dia biasanya berlaku kepada individu yang rasa hidup dia banyak halangan, hidup dia banyak susah, daripada kecil dia kena dera, banyak orang tak suka dia, kemudian dia banyak terima body shaming, ejek-ejek. Sebenarnya tak boleh body shaming ni. Dia akan meninggal kelekatan, perasaan yang negatif, ya, ataupun dia dapat stres yang berterusan dan ramai orang tak kawan diri dia, maka akhirnya dia rasa diri dia rendah diri, diri dia tak berguna, diri dia tak ada potensi, maka akan lahirlah perasaan putus asa. Dan bila lahirnya perasaan putus asa ini, maka dia rasa diri dia down, diri dia tak berdaya, diri dia tak berguna, maka timbullah perkataan-perkataan negatif dari mulut dia. Contohnya dia kata, saya tak pandai, saya tak ada harga diri, semua orang tak suka saya, semua yang benda saya buat tak jadi, saya tidak ada masa hadapan, saya tak tahu apa akan jadi pada diri saya. Okey, jadi perkataan-perkataan negatif ini yang dia cakap hari-hari itu, saya tak guna, saya tak berdaya, saya tidak ada harapan, semua orang tak suka saya benci kehidupan saya, semua saya buat semua gagal, semua orang tak suka saya. Jadi perasaan negatif ni masuk dalam otak dia, mind dia, masuk dalam subconscious mind dia, masuk dalam urat, saraf, sendi, tulang dia, dan akhirnya dia rasa letih, tak larat, tak berbanyak, maka dia pun kuat tidur. Itu simptom dia, depression. Dia kata, saya tak buat kerja apa pun tapi mengantuk je, nak tidur je. Sebab dia banyak keluar perkataan negatif tu, sebab dia putus asa tentang hidup. Dan kita kena ingat, perkataan negatif tu mungkin keluar daripada mulut dia, tapi yang paling kuat itu ialah daripada hati dia, ataupun dipanggil keluh, kesah, merungut, komen yang tak baik, merungut, keluh, kesah, merungut, yang negatif tu. Itulah benda yang makbul sebenarnya dalam kehidupan kita. Kata-kata negatif kita kepada diri kita seharian tu. Sebab tu kita kena stop benda tu. Siapa yang ada ciri-ciri tu, kat tangan, itu dipanggil tahap pertama kepada depression. Tapi simptom dia, ya, simptom saja, iaitu dia suka cakap benda-benda negatif, dia suka merungut, dan akhirnya pergi kepada fisiologi dia rasa letih. Okey, dan dia patut dibantu. Dia patut bantu diri dia sendiri untuk bina balik konsepkan diri dia. Tapi jika tidak boleh, dia kena minta bantuan, pergi jumpa rakan baik, kaunselor, psikologis, ataupun ibu bapa, individu signifikan, pasangan kekasih, untuk ceritakan, untuk bantu balik, untuk dapat harga diri dia. Jika tidak dibantu, individu simptom depression ini, dia akan pergi ke level 2. Level 2, keputusasaan tadi, dia akan pergi kepada idea bunuh diri. Idea bunuh diri ini adalah lintasan rasa nak mati, sebab dia tak tahan dengan kesakitan, penderitaan, dan rasa diri tak berguna tu. Maka dia pun akan keluar perkataan, saya rasa mati lebih baik pada hidup. Apabila saya mati, saya boleh lupakan semua masalah ini. Saya tak tahan lagi dengan emosi dan kesakitan ini. Jadi saya rasa bila saya mati, saya boleh tamatkan semua masalah ini.
dan hidup saya menyusahkan orang lain, semua orang tak suka saya, mak ayah tak suka saya, bila saya mati semua orang suka, dan bila saya mati semua orang tak akan fikir lagi tentang saya sebab saya banyak masalah. Siapa ada selalu terfikir benda macam ni? Ini maksudnya awak ada simptom level 2 depression, iaitu dia mula ada idea nak mati. So cepat-cepat minta bantuan. Kerana jika awak tak minta bantuan, tak jumpa kaunselor, tak jumpa psikologis dan tak pergi buat terapi, nanti takut idea itu akan makin teruk, maka dia akan tukar hormon chemical dalam otak dan nanti awak akan mula dapat delusion, hallucination dan mula dengar suara, self harm, cederakan diri, ya, dan sebagainya. Okey, dan jika tak dirawat, tahap 2 ini, simptom depression ini, dia akan pergi ke tahap 3. Tahap 3 ini ialah dia mula ada cubaan untuk bunuh diri. Maka dia pun makan pil Panadol 3 papan, ya. Macam ada satu klien saya tu, doktor bagi dia ubat tidur. Dia makan ubat tidur tu sampai 4 papan. Jadi terus dia pengsan, tak sedar diri. Jadi nasib baik orang sedar, jadi bawa dia ke hospital, doktor pun masuk ICU, masuk air dan rawat balik sebagainya. Jadi dia sedar, jadi dia boleh hidup. Ya. Jadi maksudnya depression yang tak terkawal, maka mereka boleh berakhir dengan cubaan bunuh diri. Dan cubaan bunuh diri ini waktu itu saja, waktu dia susah saja, waktu perasaan emosi itu datang. Ya, tapi lepas dia dah okey, dia sedar, dia okey balik. Maksudnya dia tak datang, biasanya dia waktu itu saja. Sebab tu waktu yang susah itu kita kena bantu dia. Sebab tu bagi kawan-kawan, bagi akrab, bagi peers, ya, bagi pembimbing, psikologi, kaunselor dan sebagainya, jika ada klien cakap saya rasa saya tak berguna, itu adalah simptom awal depression. Dan jika dia kata saya rasa macam nak matilah sebab saya tak tahan dengan masalah ini, maksudnya dia ada simptom 2, iaitu idea bunuh diri. Tapi kalau dia cerita spesifik, saya rasa nak mati, semua tak suka saya benci dengan diri saya dah beli 4 botol Clorox, lepas tu saya beli 3 botol racun serangga, saya dah campur semua tu dan saya akan minum 2 botol supaya saya nak mati, dan saya akan melakukan itu pada minggu depan hari Sabtu malam Ahad pukul 3 pagi saya akan kunci pintu, saya akan melakukan, maksudnya perancangan dia very spesifik. Itu you all kena beritahu kepada pihak-pihak yang kepentingan seperti pengetua, pihak kolej, pengurusan ataupun ibu bapa untuk mencegah supaya tak berlaku. Jika tak, nanti benda tu mungkin akan tinggal penyesalan, ya. Ataupun dia dah masuk ke Facebook, Instagram, dia kata dia nak bunuh diri pada hari sekian-sekian, dan dia buat undian, ataupun dia dah cerita detail, saya nak mati, jadi saya dah beli tali tu sepanjang laci, jadi pukul 12.30 malam saya akan gantung tali tu dekat siling, roommate saya keluar, saya akan kunci pintu, saya akan letakkan kerusi, jadi saya akan masukkan tali dalam leher saya akan tolak dan saya bersedia untuk mati. Dan dia pun buat wasiat, Muaz, kalau saya mati, wasiat saya tolonglah ambil girlfriend saya tu, dia orang yang baik, jagalah dia baik-baik, buatlah girlfriend sendiri. Lepas tu dia pun wasiat barang dia buat pesanan terakhir. Itu adalah very spesifik, dan stage ketiga dalam simptom depression yang sangat kita kena jaga dan elakkan, dan kita kena minta bantuan dan push dia untuk minta bantuan supaya benda-benda negatif itu tidak berlaku. Okey, jelas okey, jadi maksudnya ialah kesihatan mental ini bila berlaku, bila kita tidak menjaga kesihatan mental, dia dimula pergi kepada mental illness, dan pergi kepada mental illness ini dia berperingkat-peringkat. Sebab itu kalau kita lihat dalam Neo CBT, ya, yang kita ajar, saya banyak ajar kursus-kursus ni, siapa nak nanti boleh pergi kursus, ya, untuk tambah maklumat Okey, kesihatan mental ni dia sebenarnya asasnya ada 3 zon.
3 zon. Yang pertama dipanggil zon hijau, yang kedua dipanggil zon kuning, dan yang ketiga dipanggil zon orange. Orang yang zon hijau ni dia dipanggil untouchable. Untouchable ni ialah dia tak dapat disentuhi. Maksudnya dia tak akan memerlukan pujian orang lain. Dia tak perlukan pujian. Dia buat baik sebab dia suka buat baik. Dia buat baik, dia tolong orang lain, dia tolong bagi pinjam buku, dia tolong orang tu, dan dia tak harapkan apa-apa pujian walaupun ucapan terima kasih. Dia tak perlukan tu. Dan dia tak pernah kecil hati, dia tak pernah tuntut. Sebab dia buat baik sebab suka buat baik, dan dia buat baik sebab sifat Tuhan tu suka buat baik, dan dia buat baik tak pernah harapkan balasan. Yang memalas tu Tuhan. Jadi bila Tuhan memalas tu, kita tak boleh harap pada orang tu. Dan Tuhan memalas, mungkin dia sihat, anak dia baik, periksa dia lulus, dia nak insiden tak jadi, ataupun hati dia tenang. Itu cara Tuhan malas. Sebab tu kita tak boleh tuntut balasan daripada orang tu. Contohnya saya buat baik kepada Fatin Nabilah. Saya bagi Fatin Nabilah pertolongan, saya menenangkan hati dia, dan saya bantu dia sebab tu tayar kereta dia pancit, dan saya bagi dia sikit wang saku, saya bagi kepada Fatin Nabilah. Bila saya buat baik dan saya bantu Fatin Nabilah, saya tidak boleh harap apa-apa balasan, walaupun satu zarah, walaupun ucapan terima kasih. Saya tak berharap. Tidak boleh berharap. Maka Tuhan yang akan balas kita. Kita tak tahu macam mana. Ya. Okey. Maksudnya itu adalah orang yang green. Dan apabila orang kutuk dia, orang hina dia, orang cakap negatif ataupun berlaku benda-benda negatif, dia hanya nampak, oh, saya sedih. Okey, tak apa, saya sedih. Tapi sedih ini sebenarnya menjadikan saya memahami bahawa dalam kehidupan ada sedih. Sedih ini menjadikan saya lebih kuat. Sedih ini menjadikan saya lebih memahami orang lain. Okey, terima kasih sedih. Tapi saya tak perlukan awak. Bye-bye. Jadi sedih tu pergi. Jadi perasaan sedih, marah, kerana orang kutuk, kerana orang buat, kerana orang maki dia, ataupun dia terjatuh dalam longkang, ataupun dapat kegagalan dalam perperasaan, kegagalan bercinta. Sedih, marah tu normal, tapi dia hanya lalu saja pada diri kita. Ataupun dia hanya datang sekejap saja. Mungkin 1 minit, 2 minit, setengah jam, dan dia hilang. Maksudnya kita suci dan kita tak kotorkan diri kita, dan we are untouchable. Ya, okey, ini green zone hijau. Orang ni sangat bagus, dia tenang dan dia baik, dan kesihatan mental dia sangat sihat. Siapa yang dalam green zone, ini bagus. Biasanya orang ni orang kerohanian, ya. Dia sangat bagus lah. Dia hanya buat baik sajalah, ya. Okey, tapi dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita terlalu banyak benda-benda negatif berlaku. Banyak orang ganggu kita, body shaming, kata kita gemuk, kata kulit kita hitam. Kita pula takut dengan kehidupan, kita pernah gagal, kita pernah dibuli. Jadi masa tu berlakulah satu emosi yang kesan mendalam, dan pemikiran kita telah mula fikir, aku ni jahat, orang ni jahat, kenapa jadi begini, kenapa orang lain sihat, kenapa saya sakit, kenapa dia buat saya begitu, Tuhan tak adil. Jadi waktu itu you all dah mula respon terhadap masalah-masalah kehidupan, dan bila respon tu you all rasa sakit sikit, dalam pemikiran yang mula negatif, kan, perasaanlah sakit sikit, tetapi you all tak tercedera. Maksudnya kita boleh rasionalkan diri kita, kita boleh rawat diri kita sendiri. Cuma kita memerlukan masa, dan masa ini dia sangat memerlukan kebolehan dan setakat mana kita menguasai coping skill. Maksudnya bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita mengawal stres, bagaimana kita berfikir positif, bagaimana kita restructure balik pemikiran kita, bagaimana kita fokus kepada kegembiraan, tukar keburukan jadi hikmah kebaikan, bagaimana kita memaafkan diri dan memaafkan orang lain. Inilah yang akan menentukan respon kita tu berkesan.
Jadi maksudnya kalau orang enaknya pada kita, buat jahat pada kita, berlaku benda yang buruk, jadi mungkin dia perasaan tu dalam pemikiran kita mungkin 1 jam, 2 jam, ataupun paling maksimum pun dalam 6 jam. Ya, 6 jam, dan dia tak sampai 24 jam. So kalau sampai 24 jam pun kita boleh tidur dengan lena dan benda tu akan hilang. Itu dipanggil green zone. Ya, contohnya Hidayat Melvin ni, dia kata saya bodoh, dia maki saya, kata saya tak berguna. Jadi saya pun terfikir, kenapa Hidayat kata saya begitu, kenapa dia buat saya begini, dia kan kawan baik saya. Jadi saya pun fikir tak apalah, mungkin dia tengah stres. Orang yang cakap tengah stres, tengah marah ni tak boleh percaya, sebab dia cakap dalam keadaan tak terkawal. Tak apa, no problem, saya ada kawan lain. Lebih baik saya pergi nak cycling, lebih baik saya pergi mandi kolam, saya happy. Jadi benda kata-kata Hidayat tu, peristiwa negatif tu jejah saya sekejap saja, tapi saya boleh rawat dia saya. Tapi saya kena respon. Okey, siapa yang green orange angkat tangan? Okey, ni green yellow dipanggil. Dan satu lagi dipanggil orang yang dah masuk ke green orange. Ini bahaya sikit. Maksudnya bila berlaku perkara negatif, tomahan, kutukan, peristiwa negatif, ditinggalkan kekasih, orang marah dia, berlaku perkara buruk, dia masuk dalam pemikiran dia fikir negatif, dia tak boleh proses. Contoh dia kata, kenapa berlaku saya begini, kenapa keadaan saya begini, Tuhan tak adil, sampai hati dia buat saya begitu. Kemudian dia rasa marah, sedih, geram. Lepas tu pergi kepada tangan dia, behavior dia, tangan dia shaking, badan dia berpeluh-peluh, kemudian jantung dia berdebar-debar, kemudian dia rasa sesak nafas, ya. Tu macam simptom-simptom anxiety. Kalau kebimbangan, kalau tak kontrol, nanti dia pergi panic attack. Lepas tu dia tidur malam tak boleh fikir. Dia fikir kenapa begini, kenapa berlaku begitu, apa akan berlaku lagi. Risaunya, takutnya, kenapa orang tu begini. Dia pun takut, menggeletar. Artinya dia tak boleh proses, dia tak boleh fikir benda tu, bermain dalam pemikiran dia. Jadi wujudlah overthinking. Itu dia maksud you are injured. Maksudnya ialah awak telah tercedera dengan kehidupan. Dan bila cedera tu, anda tak boleh kawal diri anda sendiri, dan anda tak boleh kawal emosi, pemikiran dan perasaan tu. Mungkin dia kekal dalam diri anda. Kemarahan, kekecewaan itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, ataupun seminggu, 2 minggu dalam diri anda. Jadi anda rasa sakit, tak boleh buang, dan kadang-kadang tu tak boleh kawal pemikiran, dan mungkin sangat marah, sangat sedih, dan menyebabkan anda rasa down. Maksudnya itu dah injured, awak dah injured. Jadi itu dipanggil green zone. Maka ini adalah antara simptom utama kesihatan mental. Sebab tu kita kena jaga diri kita agar hijau, dan kita kena jaga diri kita boleh masuk yellow, tapi akhirnya kita kembali pada hijau, tapi jangan masuk zone orange, ya. Sebab itu zone hijau dan zone yellow ialah normal, itu manusia normal. Tapi jangan masuk dalam zone orange. Jika masuk zone orange, maksudnya awak ada injured, benda tu tak boleh buang emosi dan pemikiran tu, mungkin dah traumatik, dah fobia, dah bawa kepada fisiologi, dah ada berdebar-debar, tangan shaking, dan tak boleh tidur malam. Tidur malam terfikir, takut, mimpi ngeri. Masa tu anda kena cepat-cepat terapikan diri anda. Jika anda tak boleh terapi diri anda sendiri, anda mesti minta bantuan. Mesti minta bantuan. Sama ada kawan baik, orang signifikan, jumpa kaunselor, jumpa psikologis. Dan jika tak boleh juga, pembimbing, akrab, kaunselor, psikologis ni dia tahu dia punya limitasi. Maka dia akan refer anda kepada psikiatris, doktor perubatan untuk buat rawatan dan sebagainya. Ya? Okey, jelas ya? Jadi kita mesti tahu tahap kesihatan mental diri kita sendiri. Contohnya macam penyakit, masalah kesihatan mental, insomnia ataupun gangguan tidur, ya. Banyak masalah kesihatan mental yang ada ciri-ciri insomnia. Okey, mari kita cek siapa yang ada gangguan tidur. Ada 4 tanda orang yang ada gangguan tidur. Yang pertama, bila awak nak tidur malam,
awak pun baringkan kepala awak atas bantal dan anda nak tidur, tapi anda ambil masa lebih 30 minit baru terlelap. Siapa ada simptom ni? Okey, ini adalah simptom insomnia yang pertama. Dia ambil masa 30 minit, kadang-kadang lebih tak boleh tidur juga. Okey, simptom yang kedua, anda tidur, pejam mata dan tiba-tiba anda rasa anda tidur, tapi otak, jasad macam tidur, tapi otak berfikir. Fikir apa awak buat tadi, fikir kawan awak cakap apa, fikir tu, fikir ni, fikir pakai kerja, fikir kehidupan awak tadi, fikir orang tu, takut masa depan, fikir masa lepas. Otak berfikir saja, tapi jasad tidur. Okey, ini dipanggil ataupun dipanggil tidur ayam dan tidur tak berkualiti, ataupun jasad tidur tapi otak tak tidur. Otak tak rehat. Jadi bila bangun, awak letih, tak bermanya, awak menguap. Sebab awak tak rehat. Sebab otak sentiasa berfikir, overthinking. Siapa ada simptom yang kedua kat tangan? Ini simptom yang kedua. Okey, simptom insomnia yang ketiga ialah awak tidur. Dan bila awak tidur tu, tiba-tiba awak tertidur. Bila tertidur, tiba-tiba terbangun pukul 2 pagi, 3 pagi, bangun pukul 4 pagi, ataupun nak buang air kecil, ataupun terbangun sendirinya. Jadi bila terbangun sendirinya, lepas tu nak tidur balik, tak boleh tidur. Mata segar, fikiran berfikir, kolek kanan, kolek kiri, nak tidur, tapi mata segar, otak berfikir, tak boleh tidur. Maksudnya, dia tidur, lena, terbangun tengah malam dan tak boleh tidur balik. Siapa ada simptom ni? Ini dipanggil simptom yang ketiga. Okey. Dan simptom yang keempat, gangguan tidur, dia jarang berlaku sikit. Tapi jika berlaku ini, maksudnya dia ada masalah traumatik ataupun benda lekatan dalam pemikiran dan jiwa dia, kena pergi terapi. Simptom yang keempat ialah awak tidur malam dan mungkin awak terlena ataupun tidur ayam, tiba-tiba dalam tidur tu awak mimpi ngeri, awak takut, awak rasa ada orang cekik awak, ada hantu kejar, ataupun orang nak pukul, ataupun memori-memori lama datang. Awak pun takut, bimbang, awak pun terjaga tidur, menjerit, badan basah, dada berdebar-debar, berpeluh, menggeletar, takut. Artinya dia tidur dan mengalami perasaan dan mimpi ngeri yang menakutkan dan terjaga daripada tidur, dan kadang-kadang tu dia takut nak tidur. Siapa ada simptom yang keempat ni? Simptom keempat ni agak serius. Maksudnya masalah itu dah masuk kepada pemikiran dan perasaan yang halus dan dah pergi kepada fisiologi. Jadi kena pergi rawatan, kena pergi terapi. Okey, jelas Ada siapa yang ada satu simptom? Siapa yang ada 2 simptom? Siapa yang 3 simptom? Ya? Dan siapa yang ada simptom yang keempat? Dan siapa yang tidak ada mana-mana simptom? Letak kepala, tidur, tak ingat apa. Letak kepala, tak ingat apa. Itu dipanggil tidur berkualiti. Itulah tidur ahli-ahli syurga. Itulah tidur orang yang aman dan damai, yang sangat baik. Jadi siapa yang tidur mati, tidak ada apa-apa mimpi dan tidak apa-apa simptom tadi, dia bangun, dia segar, itu maksudnya pemikiran awak tenang, ataupun awak menikmati here and now. Awak tak ada banyak masalah. Biasanya ini datang pada orang yang happy, yang ada pengalaman kehidupan yang baik, zaman kanak-kanak yang menyeronokkan, dan dia menikmati kehidupan, dia menikmati tidur. Jadi kena kekalkan kesihatan mental dia. Kita boleh lihat daripada tidur yang nyenyak dan awasi kita punya pola tidur kita. Okey pengerusi, dia ada banyak lagi masalah kesihatan mental mengikut jenis yang berbeza. Saya hanya huraikan simptom depression dan saya huraikan simptom masalah tidur ataupun gangguan tidur insomnia. Jadi kalau kita lihat anxiety, lain pula simptom dia. Ya, okey. Anxiety ini adalah satu masalah kesihatan mental yang banyak juga dihadapi oleh ramai orang. Anxiety ni dia adalah ketakutan kepada masa hadapan. Depression ni dia banyak menyesal tentang benda lepas.
dan dia rasa dia menyesal, dia tak berdaya, dia lemah, dia menyalahkan diri dia menyesal tentang benda lepas, jadi menjadi depression. Tapi kalau orang tu suka fikir masa depan, apa akan berlaku nanti apa orang kata, nanti kalau saya jatuh macam mana, nanti periksa tak lulus macam mana, nanti dia tak mahu dengan saya, apa yang berlaku, kalau saya kena virus COVID nanti apa yang akan berlaku, nanti anak mak tak boleh jumpa saya, nanti saya takut, nanti saya mati macam mana. Dia takut, dipikir masa depan sampai dia takut, jadi jadilah kebimbangan. Dan bila ada kebimbangan itu, dia akan masuk dalam diri dia. Kalau fikir tu, dia akan bongkar daripada mind dan subconscious mind dia. Dia akan bongkar semua pengalaman, experience, ketakutan, trauma dan traumatik itu tanpa dia sedar. Maka automatik dia rasa resah, gelisah, takut, bimbang, duduk tak senang, ya. Kemudian tangan dia pun mula shaking, dia pun mula berpeluh, ya. Dada dia berdebar-debar, kemudian nafas dia sesak. Bila tak bernafas, nafas dah mula sesak, tu kita kena hati-hati. Sebab kalau awak tak kawal, tak tenangkan diri, nanti sesak nafas tu akan pergi kepada kesukaran bernafas ataupun rasa tak boleh bernafas, ataupun awak lupa bernafas. Jadi bila awak lupa bernafas tu, itu jadi panic attack. Sebab itu bagi depression, orang yang stres, anxiety, teknik yang paling baik ialah kita kena buat banyak pernafasan. Kerana pernafasan ni akan memberi kita ketenangan. Kita kena enjoy dengan bernafas, benda yang percuma. Jadi kaedah bernafas yang pertama ialah kita kena tarik nafas, lepaskan melalui hidung, tarik nafas ramai-ramai, lepaskan melalui hidung, tarik nafas, rasai nafas tu masuk. Okey, rasai nikmat dia. Dah lepaskan nafas melalui hidung. Itu dipanggil pernafasan relax. Pernafasan relax ini kita bernafas dan kita enjoy dengan pernafasan kita, ya. Okey, jika pernafasan relax ini tidak cukup berkesan, awak rasa stres, takut lagi, awak boleh pergi kepada tahap 2, iaitu pernafasan mendalam ataupun deep breathing. Deep breathing ni ialah awak boleh guna pendekatan 4-8-4. Okey, tarik nafas daripada kaki sampai lutut, sampai perut, sampai kepada ubun-ubun. 1, 2, 3, 4. Okey, masa tarik nafas tu perut kembung, ya, dada kita melebar. Maksudnya oksigen banyak di dada kita, dan perut kembung, dan tahan dengan kiraan 16 detik, ya, ataupun kiraan 8 detik. 5, 6, 7, 8. Okey, lepas tu hembus nafas perlahan melalui mulut, ya. Macam orang bersiul tu dengan kiraan 4. Jadi kita rasa nafas angin yang banyak dalam diafram paru-paru kita, jadi dia akan hantar isyarat kepada jantung kita untuk lebih relax, untuk bernafas dengan tenang. Dan kita akan kosongkan pemikiran kita masa bernafas tu, tak fikir apa-apa, macam pemikiran bayi. Jadi kita pun lebih relax, dan tangan kita pun akan kurang shaking, dan kita fokus kepada diri kita sendiri, dan kita akan lupakan tentang permasalahan kebimbangan kat luar. Jadi cepat-cepat kena buat deep breathing. Okey, mari kita buat sama-sama. Kita buat sebanyak 2 kali. Kita guna pernafasan tarik 4, tahan 8 dan lepas 4. Okey, tarik daripada kaki, tarik. Okey, 4 sampai ubun-ubun, tahankan dekat dada, besarkan perut. Okey, dengan kiraan 8, 5, 6, 7, 8. Okey, lepaskan balik mulut. Nafas tu masa lepaskan, kempihkan perut. Kempihkan perut. Okey, buang semua masalah. Okey, tarik balik nafas daripada kaki sampai ke perut, sampai ke kepala. Okey, besarkan perut, tarik nafas, rasai perut besar. Okey, tahan dengan kiraan 8, 6, 7, 8. Okey, lepaskan nafas melalui mulut, ya. Lepaskan melalui mulut dengan kiraan 4. Dan rasai tangan relax, fikiran lapang, dada. Okey. Jadi pada waktu ini anda
akan lupa semua masalah, lupa semua stimulus yang menyebabkan tekanan. Dia hilang lepas pernafasan ni. Badan pun lebih relax. Tapi jangan cari dia dalam pemikiran. Kalau awak cari, awak jumpa balik, awak stres balik. Jadi lepas tu awak dah tenang, dah kosong, cepat-cepat awak bangun dan pergi buat benda yang awak happy. Apa benda yang awak happy? Mungkin awak suka, sebab tu kita akan tanya kepada klien, apakah 3 perkara yang awak buat awak happy, awak gembira. Contohnya, okey, cuba beritahu apa 3 yang awak happy. Ada orang happy mengemas rumah, ada orang happy menyiram pokok, berjalan-jalan, ada orang happy untuk lompat-lompat senaman sikit, ada orang happy pergi makan, masak. Awak kena buat. Maksudnya, lepas kita tenangkan pemikiran kita dan kita buat pernafasan, dia okey, tapi kadang-kadang tak apa cukup. Jadi nak kukuhkan lagi, kita kena lakukan dengan perbuatan fizikal, behavior. Sebab tu kita kena bangun, pergi jalan-jalan, tengok taman, tengok bunga, tengok bukit, siram pokok bunga, bercakap dengan kucing. Ataupun kalau orang Islam tu, dia ambil air semayang, dia mandi, dia solat, dia berzikir, dia mengaji. Maksudnya jasad kita perlu lakukan hobi, benda yang kita minat, untuk lupakan benda-benda yang negatif tadi. Okey, jelas Okey, itu antara topik yang kedua yang perlu kita gunakan. Maksudnya kita kena bernamaikan diri kita sendiri. Okey, MC, sorry lama pula huraian dia. Tak apa bro, tarik. Bukan sahaja peserta yang tarik nafas, saya pun boleh tarik nafas, boleh relax. Yep. Okey, baik. Terima kasih Prof di atas penjelasan yang sangat-sangatlah mendalam. Walaupun Prof banyak jelaskan berkaitan dengan gangguan tidur dan anxiety, tapi benda tu sangat itu sebenarnya kita yang ada dekat sini. Dan saya kalau boleh Prof, saya nak raikan satu pun 2 komen dulu untuk persoalan pasti boleh Prof? Boleh, silakan. Okey, saya nak baca satu persoalan daripada Amira tadi. Jawapannya Prof, soalan ni saya nak tanya, kalau yang Prof cakap tadi berkenaan dengan ada orang call Prof, apa yang Prof akan buat kalau orang kata nak bunuh diri Prof? Maknanya dia call Prof, dia cakap dia bunuh diri, apa Prof akan buat? Kurang soalan ni macam tu Prof. Okey, jika ada seseorang itu rasa nak bunuh diri, itu maksudnya itu simptom depression. Simptom depression, kalau dia cakap dia nak bunuh diri saja, maksudnya itu adalah level kedua, idea untuk bunuh diri. Tapi kalau dia dah mula ambil pisau, dia mula kelarkan diri dia dah mula nak makan Panadol, ataupun dia buat perancangan yang teliti, ataupun dia dah mula buat wasiat, ataupun bagi tahu kawan-kawan dia, maksudnya benda tu dah serius, dia dah injured, masuk ke level 3 depression tu. Maka apa yang kita perlu lakukan, jika ada kawan-kawan begini, klien begini, maka kita kena cepat-cepat buat PFA. Kali ini dipanggil psychological first aid ataupun bantuan awal. Bantuan awal yang paling baik, yang pertama, kita mesti terima dan akui permasalahan dia. Maka okey, saya faham awak sedih, saya tahu awak tertekan, saya tahu awak nak bunuh diri. Jadi sekarang ni awak kena cuba untuk kawal diri awak. Saya ada, saya akan bantu awak. Jadi sampai perasaan tu okey, tenang sikit. Maksudnya kita redakan dia punya diri dia lah. Okey, kalau dia tak boleh, saya sedih, saya nak mati, semua tak suka saya. Okey, tarik nafas, ikut saya. Tarik nafas, tahan, lepaskan, tarik nafas, tahan, lepaskan. Automatik dia akan reda sikit. Okey, sekarang ni awak dah rasa tenang sikit. Dah tenang sikit, tapi saya rasa saya tak berguna, semua orang tak suka saya. Okey, tak apa. Sekarang ni jom kita jalan-jalan, ataupun kalihkan pemandangan dia untuk pergi lihat benda-benda yang dia seronok, ataupun sembang, so dia bayangkan. Kita guna teknik visualisasi terindah hidup kita. Contohnya kita kata pada Fatin Nabilah, okey Fatin Nabilah, cuba awak bayangkan satu perkara yang paling awak gembira. Tak kisahlah sekarang ke, waktu kecil ke apa-apa. Tak ada, saya tak ada benda yang saya gembira. Mesti ada. Okey, cuba awak pejam mata, awak bayangkan yang pertama terlintas.
Fatin Nabila berkata, ada. Masa saya kecil-kecil dulu, saya balik sekolah naik bas. Lepas tu masa saya turun bas tu, hujan lebat. Jadi saya takut. Lepas tu saya tengok ada orang berlari bawa payung. Dia payungkan saya, lepas tu dia peluk saya, dia dukung saya. Dan masa tu seronok sangat, saya happy sangat. Dah hujan kena pada saya happy sangat sebab kena dukung dan dipayung. Okey, Fatin Nabila, waktu tu umur berapa tahun? Waktu tu umur saya 6 tahun. Mak saya dukung saya. Okey, bagus. Itulah benda yang buat happy. Jadi bila dipikir benda yang happy, gembira, automatik diri dia akan keluarkan hormon oksitosin ataupun hormon-hormon yang gembira, yang menjadikan dia tenang dan gembira. Okey, tapi selepas itu bila dia tenang, dia dah okey, kita dah pujuk dia. Pujuk tu menenangkan diri dia. Ataupun dia kata saya nak mati, semua orang tak sayangkan saya, tak suka saya. Okey, Fatin, cuba fikir orang yang suka Fatin. Mesti ada. Adalah. Siapa suka Fatin? Okey, bapa saya suka saya. Saya sayang bapa saya. Bapa saya selalu nasihat saya. Okey, jadi sebenarnya Fatin perlu hidup sebab ada orang tersayang yang menunggu Fatin. Ya, apa cita-cita Fatin? Saya nak jadi seorang yang berjaya, doktor pakar, pakar bedah, nak jadi kaunselor, nak jadi accountant. Okey, Fatin ada satu cita-cita. Jadi Fatin perlu hidup kerana ada cita-cita yang ingin dicapai. Maka dia reda sedikit. Maksudnya memujuk tu jadi untuk menenangkan emosi dia. Tapi selepas itu kita tak boleh biarkan dia berterusan. Maka kita kena rujuk dia kepada kaunselor dan psikologis untuk rawatan berterusan, ataupun pergi kepada peers, akrab dan sebagainya. Tapi jika simptom mental illness tu teruk, maksudnya dia ada chemical, tak boleh kawal pemikiran negatif dia, dia banyak hallucination, dia ada delusion dan ketakutan mengentar dia melampau. Maksudnya dalam otak dia tu dah ada chemical ataupun hormon yang tak diperlukan yang menghilangkan fungsi sebenar otak. Fungsi sebenar otak adalah mencari penyelesaian masalah. Dan sekarang ni otak dia tak boleh cari penyelesaian masalah. Otak dia fikir masalah. Dia fungsi otak tu tak apa-apa berjaya. Fungsi otak adalah masuk ke dalam gua pemikiran kita dan tenang. Dia tak boleh masuk dimensi ketenangan tu. Bermasalah, overthinking, takut, bimbang. Ya, ataupun fungsi otak kita ialah jangan fikir benda yang negatif. Tapi dia tak boleh main fungsi tu. Otak dia asyik fikir benda negatif, bayangkan darah, bayangkan pisau dengan suara bunuh-bunuh, kan? Semua orang tak berguna, tumbuk, pukul, kelar. Itu maksudnya chemical otaknya terganggu. Maka cara paling baik ialah kaunselor, psikologi, akrab, semua tahu limitasi. Maka kita akan pujuk dia ataupun teman dia ataupun buat SOP untuk hantar dia kepada doktor perubatan. Maka doktor perubatan akan soal dia, akan tengok apa masalah dia, keadaan dia. Lepas tu akan keluarkan, doktor perubatan akan keluarkan satu referral letter untuk pergi kepada doktor psikiatris. Maka dia pergilah hospital Kuala Terengganu ataupun hospital Slim River untuk buat appointment. Dan kita kena ingat appointment psikiatris ni susah nak dapat on the spot. Walaupun kita ada masalah emergency, masuk ke emergency, kecuali doktor psikiatris tu memang ada. Mungkin dia kata okey, lagi 2 minggu, lagi seminggu, lagi sebulan, kita baru ada buat appointment. Maka jumpa doktor psikiatris. Doktor psikiatris akan tanya, tengok simptom-simptom, sama ada depression ke, anxiety ke, ada delusion, hallucination. Maksudnya otak kita dah ada chemical. Maka untuk atasi chemical tu, kita mesti ambil ubat doktor. Kita mesti ambil perubatan. Kalau macam anxiety tu dia ambil Xanax, kan? Dan dia bila ambil ubat tu, nanti ubat itu akan hantar kepada pemikiran dia, hantar ke urat saraf dia untuk betulkan sistem urat saraf dan sebagainya. Maka hormon-hormon chemical itu akan dapat diredakan. Maka dia akan kurang simptom-simptom biological. Ubat itu akan menyebabkan shaking tangan dia kurang, dada dia berdebar-debar dia kurang,
dan ketakutan dia tu lebih tenang, dia rasa lega, dan delusion, hallucination, bayangan tu, suara-suara tu hilang. Itulah, maka dia akan lebih stabil. Dan bila lebih stabil, maka barulah kaunselor, psikologis, akrab, pembimbing boleh beri dia intervention psikologi ataupun untuk dia sihat. Ya. Sebab itu kita kena ingat kaunselor, psikologis, pembimbing, peers, apabila individu itu ada masalah yang mental illness yang teruk, kita hantar kepada psikiatris sebagai ubat. Bukan bermaksud tugas kita selesai. No, tugas kita tak selesai. Sebab dia ambil ubat 2 minggu, 3 minggu, dia dah agak stabil dari segi emosi, maka kaunselor, psikologis, akrab kena terus buat psychological intervention untuk bantu dia, supaya dia dapat ubah pola pemikiran dan perasaan dalam kehidupan. Sebab kita kena ingat dalam psychopharmacological ataupun kesan ubat-ubatan ni, dia sendiri akui bahawa sebenarnya ubat psikiatris ini tidak menyembuhkan sepenuhnya. Dia hanya menghilangkan simptom. Maksudnya ketakutan melampau, shaking, dia ada berdebar, delusion, hallucination, bayang-bayangan itu dihilangkan simptom saja dengan cara elektromagnetik yang menyekat isyarat-isyarat otak ataupun mengubah hormon chemical tu. Dia hanya menghilangkan simptom saja. Sebab tu dia ada kesan dia letih, dia tak bermanja, dia tak larat, dia rasa mengantuk, nak tidur, sebab dia menghilangkan simptom tu. Tapi dia tak boleh menyembuhkan sepenuhnya, dia hanya cut simptom saja. Yang menyembuhkan sepenuhnya adalah rawatan ubatan dan intervensi psikologi. Maka bila dia tenang, dia kena jumpa kaunselor, psikologis, akrab, pembimbing untuk belajar balik bagaimana berfikir positif, belajar balik bagaimana mengawal stres, membuat deep breathing, fokus 5 kegembiraan, buat eksperimen kognitif, reschedule the activities. Jadi akhirnya pola pemikiran dia berubah, yang baru, yang lebih baik, dan tingkah laku dia lebih tepat, dan perasaan dia dapat didamaikan. Dan bagaimana dapat sokongan sosial dalam masyarakat, menangani stres. Akhirnya dia dapat sesuaikan dengan kehidupan, dia berfikir positif, perasaan dia dapat didamaikan. Itulah yang menyembuhkan dia. Itulah yang menyembuhkan, iaitu bagaimana kita ubah pola pemikiran, kita kawal stres dalam kehidupan. Itulah yang perlu diajar oleh pembimbing, oleh akrab, oleh psikologi, kaunselor kepada klien mental health. Coping skill tu, bagaimana penyelesaian masalah dalam kehidupan. Sebab kalau dia tak selesaikan, itulah punca masalah kesan mental dia. Itulah menyebabkan hormon chemical tu makin bertambah. Sebab itu banyak rawatan-rawatan selain perubatan dalam mental health untuk menyembuhkan. Tetapi jika awak tak boleh kawal diri awak, dia sangat teruk, maka kita tak ada pilihan, awak mesti ambil ubat dulu. Dan kita kena ingat ubat psikiatris ni dia bukan macam Panadol. Panadol kalau awak demam, awak ambil ubat, makan setengah jam hilang pening. Awak migraine, ambil ubat tahan sakit, makan setengah jam hilang. Tak. Ubat psikiatris tak. Bila awak ambil satu ubat tu, dia akan masuk dalam badan awak, dia akan masuk dalam darah, dia akan asimilasi, dia akan pergi ke otak, sistem dan sebagainya. Ubat psikiatris biasanya dia berkesan seberkesannya 2 minggu. 2 minggu ambil ubat tu baru berkesan. 3 minggu tu baru awak stabil. Jadi sebelum tu mungkin awak rasa lemah, letih, nak muntah, mengantuk dan sebagainya. Itu adalah kesan yang normal. Ya, sebab itu. Okey. Prof, maaf mencelah Prof, kita sekarang dah 9.20. Jadi saya rasa tengah recording sangat jelas. Tapi Prof, kita akan sebenarnya banyak soalan-soalan yang sedang diutarakan di ruang komen tu. Sangat banyak. Jadi mungkin Prof, kita akan bawa lagi soalan tu, kita akan raikan lagi peserta-peserta kita di akhir selepas slot yang ketiga ni. Sebab kita ada satu lagi soalan ni Prof. Okey, silakan. Okey. Soalan yang diutarakan oleh Amira tadi berkaitan dengan apa yang perlu dibuatkan sebagai seorang rakan mungkin kepada orang yang nak bunuh diri. Mungkin ada satu bersesuaian juga dengan soalan kita yang ketiga ni, iaitu bantuan awal sebagai individu di dalam masyarakat. Contoh dalam kita punya program hari ini,
ada kaunselor, ada pelajar-pelajar, ada mahasiswa, ada juga wakil-wakil kerajaan dan bukan kerajaan. Jadi apa peranan kita sebenarnya sebagai individu dalam masyarakat dalam memberikan bantuan awal kepada individu yang membutuhkan kesihatan mental ini, Prof? Okey, soalan yang kedua tadi, soalan pertama tadi dapat tak, kena tak jawapan dia? Boleh Okey, soalan seterusnya ialah bagaimana bantuan awal yang boleh diberi kepada kawan-kawan yang ada simptom masalah kesihatan mental dan bagaimana peranan kita dalam masyarakat untuk memastikan masalah kesihatan mental ini dapat ditangani dengan baik. So setiap orang ada peranan dia. Tidak ada orang yang sia-sia. Tidak ada sesuatu pun yang Tuhan jadikan sia-sia dan tidak ada peranan. Cacing dalam tanah pun ada baik dia, ada peranan dia. Jadi apa peranan cacing dalam tanah? Iaitu untuk menggemburkan tanah, memanyakkan nitrogen dan oksigen supaya pokok subur. Jadi kita pun ada peranan. Kita kena sedar. Okey. Peranan yang pertama dalam masyarakat yang perlu kita buat ialah kita kena bantu wujudkan environment yang sihat mental. Jadi untuk mewujudkan environment yang sihat mental, kita tidak boleh membiarkan masyarakat kita hidup dalam ketakutan, hidup dalam keadaan dibuli, body shaming, kata-kata negatif, puak-puak, tomah-tomah, palau-palau, geng-geng, fitnah, bully cyber dan sebagainya. Itu keadaan sangat tak sihat. Saya pernah jumpa dengan satu pelajar di UPSI, dia jumpa saya. Dia kawan dengan lelaki, tangan dia suka shaking, dada dia berdebar, dia takut jumpa dengan lelaki. Ya. Saya kata, kenapa berlaku begitu? Apa yang awak ingat? Dia kata, rupanya masa kecil-kecil dulu, dia cantik perempuan ni, tapi kulit dia hitam sikit. Dia macam hitam-hitam manis tu. Jadi orang kawan-kawan dia suka ejek dia keling India. Daripada sekolah rendah tu, India datang, budak India keling India sebab dia kulit dia hitam. Jadi hari-hari dia ejek, dipeli, dihina, body shaming tu berterusan sampai dia stres, dia takut, sampai dia takut jumpa kawan-kawan dia. Tapi dia paksa berjumpa dan kawan dia ejek dia lagi, dia rasa down, dia rasa malu. Nah, sampai seorang menengah berlaku begitu dan akhirnya dia mendapat simptom anxiety dalam hidup dia. Okey, sebab itu tak boleh body shaming ni, sangat tak boleh. Tak boleh kita buat. Ya, terutama bila berlaku berterusan dan kepada individu itu dia tak dapat terima sebab perasaan dia down. Jadi kita jangan buat begitu sebagai ahli masyarakat. Kita banyak kena bagi nasihat, kata baik-baik, puji-pujian, itu akan masuk dalam memori dia. Dan ada satu kes yang dia kongsi, seorang perempuan dia ada depression dengan anxiety. Itu pun masa body shaming juga, ejekan waktu kecil. Tapi rupanya ejekan ni bukan datang daripada kawan-kawan dia, sekolah dia. Ejekan ni datang daripada mak dia sendiri. Mak dia suka kutuk dia. Dia tengah makan, mak dia kata, engkau ni asyik makan je, dah lah hitam gemuk. Kau tahu tak, kalau kau gemuk tak ada siapa nak engkau. Siapalah nak engkau ni, dah lah hitam gemuk. Jadi dia malu, takut. Lepas tu mak dia kata, gemuk, budak gemuk, kau ni asyik gemuk tau, tak siapa nak engkau, buruk lepas tu. Jadi hari-hari itu daripada individu signifikan. Dalam dia takut, dia bimbang, dia risau, dan dia dapat masalah kesihatan mental. Sebab tu individu signifikan tak boleh cakap begitu. Kawan-kawan mungkin boleh kata dia gemuk, kata dia buruk, tapi mak ayah tak boleh. Sebab significant person lain, macam kita lah, ya, macam kita. Kalau kawan kata kita hodoh, ya, kata kita tak baik, okey. Tapi kalau mak kita sendiri kata anak tak berguna, kau ni anak sial, so perasaan impak tu lain pada diri kita. Okey, so jelas Jadi itulah peranan kita dalam masyarakat untuk bantu isu-isu masalah kesihatan mental ni tak wujud. Dan saya pernah jumpa satu kes pelajar yang umur 19 tahun, malam-malam tidur dia menjerit, dia meraung, dia masuk bawah katil, dia menjerit, tokok jangan pukul, takut, jangan. Jadi sampai mak dia kena bawa ke emergency dan doktor bagi dia injection.
Jadi bila check kenapa, rupanya dia ada PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, kerana dia mengalami pengalaman dibuli dengan teruk dekat asrama sekolah. Masa form 1, form 2, form 3, dia dibuli sebab badan dia besar dan orang suka bully dia sebab dia baik, dia tak melawan. Kadang melawan sikit orang dibuli dia. Dan benda tu dia tak boleh bagi tahu parents dia, dia hanya pendam, dia takut. Ingat PTSD, depression, traumatic, anxiety ni dia tak berlaku on the spot. Lepas dipendam selama sebulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, bila berlaku trigger, benda tu akan keluar balik. Bila berlaku satu trigger ataupun halangan dalam kerjaya, dalam percintaan, dimarahi oleh bos, berlaku konflik dalam kehidupan, so pengalaman-pengalaman negatif lapan tu akan datang, maka dia akan triggerkan kita balik, maka dia akan menyebabkan kita tak boleh menghadapi kehidupan kita. Sebab itu peranan diri kita ialah wujudkan masyarakat, environment yang sihat, kesihatan mental. Dan jika ada kawan-kawan kita yang ada masalah kesihatan mental, peranan ahli masyarakat PFA yang pertama ialah kita jangan ada stigma. Kita tak boleh pandang dia hina, tak nak bercakap dengan dia. Macam orang nak suicide, hallucination, ya, cederakan diri dia. Dia berlaku waktu emosi tu datang je. Tertekan, rasa nak mati, tak larat, menjerit, waktu tu je. Ya. Lepas tu emosi tu dah berlalu, dia okey, dia boleh makan, dia boleh minum, dia boleh belajar. Jadi kita kena bantu diri dia. Jadi hapuskan stigma. Stigma ni ialah kita menganggap orang yang masalah mental ini orang yang teruk, dia tak beriman, dia tak percaya pada Tuhan, dia kurang zikir, dia kurang semayang. Itu salah. Kalau you all tahu, orang yang anxiety, yang depression, yang ada masalah kesihatan mental ni, dia sebenarnya ingat Tuhan lebih banyak pada kita. Dia merayu, dia mohon pada Tuhan, dia solat, dia zikir, dia mengadu pada Tuhan, dia merintih lebih banyak pada kita. Tapi Tuhan kata belum masa sembuh. Dan kebanyakannya berlaku begitu pun bukan sebab kehendak dia. Mungkin pengalaman waktu kecil, dia pernah dibuli, tekanan emosi yang kuat daripada kawan-kawan rakan sebaya, ataupun pengalaman sexual abuse. Sexual abuse ni tekanannya sangat kuat. Orang yang pernah mangsa rogol, ataupun pernah mangsa penderaan, ataupun pernah dicuba cabul, serangan seksual waktu kecil, itu semua sangat kuat tu kesan dia kepada mental health tu, ya, waktu kecil. Ataupun bapak dia sangat garang, marah dia, pukul dia, bapak dia cari salah dia, sampai dengan cakap bapak dia takut menggeletar, bapak dia trigger dia, environment dia. Jadi bukan salah dia 100%. Jadi kita tak perlu salahkan lagi siapa-siapa, kita hanya membantu. Jadi layan dia dengan baik, percaya apa yang dia kata dan bantu dia. Dan kita anggap masalah kesihatan mental ini sama macam masalah penyakit biologikal, macam darah tinggi. Siapa yang kena darah tinggi? Pesyarah kena darah tinggi, ustaz kena darah tinggi, cikgu kena darah tinggi, ulama pun kena darah tinggi. Maksudnya darah tinggi ini boleh kena kepada sesiapa saja dalam proses kehidupan ini, dalam hukum kefitrahan tu. Jadi maksudnya begitu juga depression, mental health, OCD, dia boleh kena kepada sesiapa saja. Ya, cikgu pun ada OCD, depression, pesyarah pun ada yang ada OCD, ustaz pun ada dapat depression, OCD, anxiety, tukang kebun pun ada. Maksudnya dia penyakit, dia boleh kena pada sesiapa saja. Jadi maksudnya kita kena membantu dan menolong tanpa ada apa-apa stigma. Okey, dan yang ketiga, kita tidak boleh viralkan kisah-kisah orang yang ada masalah kesihatan mental ini dengan mendedahkan gambar dia, nama dia, tak boleh. So kita kena ingat, kesan viral ini 2 kali ganda, mungkin 3-4 kali ganda lebih teruk daripada masalah dia. Contohnya kawan kita pernah kelar tangan, nak terjun bangunan, ataupun cakap benda negatif, mengamuk, kita pun ambil video dia, masukkanlah FB, dalam Instagram, dalam YouTube. Orang pun semua tengok, dia pun malu, dia pun rasa sedih. Kawan kita cerita kat adik kita, dia ada masalah
gangguan, dia kadang-kadang tu dengan suara nak bunuh diri, bunuh orang lain. Kita pun bagi tahu rakan-rakan sekelas yang lain, kita pun heboh kepada orang lain. Jadi orang lain dia bertanya panas sini supaya dia bisik-bisik kat dia, dia tu pernah nak bunuh diri tu, dia tu ada masalah mental kau tahu. Jadi benda tu jadi traumatik pada dia. So tak boleh. Dia pun manusia biasa macam kita. Jika dia beri pilihan, dia pun nak sembuh, dia pun nak sihat, dia pun nak hidup bahagia. Tapi Tuhan beri dia sakit tu, bukan kehendak dia, ya. Dia tak boleh kawal benda tu. Jadi kita kena memahami dan tolong menolong supaya keadaan jadi harmoni. Okey, itu peranan kita dalam masyarakat. Dan jika ada kawan-kawan kita yang alami, maka kita kena bantu dia untuk jumpa dengan kaunselor, jumpa dengan psikologis untuk dapatkan rawatan. Sebab kita kena ingat, dalam kehidupan ni kita kena bantu diri kita sendiri untuk sihat, untuk fikir positif, untuk buang semua emosi, dendam, kesumat. Tetapi jika kita tidak boleh merawat diri kita sendiri, kita mesti minta bantuan orang lain. Kita perlukan energi, kekuatan, dan kita perlu tumpang kebaikan, ketenangan orang lain. Maka pergilah cari kawan yang baik, cerita, ahli keluarga yang boleh menolong, ataupun ke jumpa kaunselor, jumpa psikologis. Dan jika tak boleh juga, kita perlu jumpa dengan doktor medical untuk ambil rawatan ubat, supaya ubat itu bantu chemical dan hormon-hormon yang tak stabil untuk dapat ketenangan diri. Dan lepas kita stabil sikit, kita tak menjerit, tak ada paranoid dan sebagainya, maka kita kena buat rawatan kaunseling yang berterusan, sistematik, untuk ubah pola pemikiran agar kita jadi sihat dan dapat menangani semua masalah kehidupan dengan baik dan dengan jayanya. Sebab tu PFA sangat penting. Tapi PFA yang detail tu dia sangat complicated. Dia melibatkan ibu bapa, psikiatris, doktor, dan sebagainya. Jadi cara yang paling baik ialah kita bantu menenangkan dia. Jangan lebih menyusahkan hati dia. Itu tak boleh. Dan buat pernafasan dan sebagainya. Dan lepas tu kita akan rujuk dia kepada pihak-pihak yang mampu menolong dia. Jika dia tak mahu, kita kena pujuk dia. Contohnya kita boleh buat analogi begini. Contohnya Nur Faizura sakit, ya, tapi dia tak nak jumpa doktor. Tapi dia ada masalah overthinking, kadang-kadang dia rasa nak bunuh diri, tapi tak jumpa doktor. Kita kata, Nur Faizura, cuba bayangkan sekarang ni Nur Faizura kaki Nur Faizura patah. Bila kaki Nur Faizura patah, Nur tak boleh berlari, tapi Nur Faizura tetap paksa diri berlari. Jadi Nur Faizura telah menzalimi diri sendiri. Nanti Nur Faizura patah satu kaki, akan jadi patah dua kaki. Jadi apa yang Nur patut buat jika kaki Nur patah? Okey, yang pertama, dia kata, betul lah saya tak boleh berlari. Okey, jangan jadi macam orang biasa. Nur kena berehat dulu. Okey, sebab kaki Nur patah. Yang kedua, Nur kena buat rawatan untuk masukkan simen, untuk rehat kat ward, ya, jauhkan diri daripada aktiviti-aktiviti lain sampai sembuh betul-betul. Barulah boleh berlari, berjalan macam orang lain. Dia pun faham, betul lah, kaki saya patah. Jadi saya kena pergi hospital. Okey, jelas Okey, Tuan. Okey, terima kasih Prof di atas penjelasan yang terperinci berkaitan dengan bantuan awal. Jadi itulah kita sebagai peranan dalam masyarakat. Banyak yang dikongsikan tadi oleh Prof, iaitu kita kena wujudkan satu environment yang sihat dan jangan body shaming. Yang penting lah, kadang-kadang dari zaman sekolah lagi kan ni, zaman kecil-kecil lagi dah ada body shaming kan. Macam Prof cerita tadi, kalau hitamnya keling, kalau bergemuk, ni je gemuk, badan besar je gemuk, itu persepsi yang dah kita tanam daripada dulu kan. Dan jangan salahkan sesiapa. Itu yang saya tertarik sebenarnya. Bila jadi someone ataupun kawan-kawan, kita blame dia adalah satu benda yang tidak bagus. Sebenarnya kita kena bawa dia ke arah yang untuk rawatan. Dan juga tadi di akhir tadi saya ada tengok ada dengar kongsi kan, bagaimana kita nak memujuk. Saya rasa ada satu soalan juga tadi yang saya baca, dia tanyakan bagaimana untuk memujuk rakan. Jadi saya rasa dah menjawab ke soalan dia tadi tu. Bila Prof ada cakap macam mana kita nak pujuk, contoh Prof buat analogi kan.
contoh ada rakan-rakan dia bagi tahu dia kalau kaki awak patah, awak akan pergi rawatan untuk pulihkan balik kaki tu. Jadi benda tu juga yang kita perlu buat sekiranya ada dalam kalangan kita mempunyai masalah kesihatan kita. Betul bro? Betul. Okay, baik. So Alhamdulillah kita dah habis sesi soalan yang ketiga dan tepat pada masanya Prof tadi, tepat. Okay, so jadi kita nak raikan lagi kita punya penonton, peserta kita dengan soalan tadi saya baca sangat banyak. Saya tak tahu banyak sangat, jadi kalau ada yang terlepas pandang mungkin saya minta maaf. Jadi Prof boleh kita teruskan ke sesi soal jawab Prof? Boleh, kita akan jawab soalan peserta yang mana mampu supaya semua persoalan peserta dapat dijawab dan peserta akan rasa lega, puas apa yang dia dapat. Okey, silakan. Okey baik Prof. Saya ada soalan ni daripada Adawiyah. Soalan dia macam mana pula jika individu itu sering sakitkan hati dia untuk tujuan tenangkan diri dia. Saya rasa mungkin sakitkan fizikal kot, sebab dia cakap contohnya hantuk kepala ke dinding atau sebagainya. Mohon pencerahan. Mungkin fizikal lah. Lebih rasa dengan fizikal tu dia puas. Okey, jika ada individu begini, dia suka cederakan diri dia, dia suka tumbuk dinding ataupun hantukkan kepala dia ataupun sakitkan diri dia sebab sebab dia stres, sebab dia marah dan sebagainya, itu adalah simptom masalah kesihatan mental. Jadi sebelum jadi lebih teruk, dia kena pergi rawatan kaunseling, psikologi, dan jika perlu dia kena buat pencegahan awal untuk jumpa dengan doktor psikiatris, ya. Maksudnya itu tak sihat sebab dia dah ada kecenderungan untuk mencederakan diri dia sendiri. Dan lama-lama dia akan rasa seronok dan puas mencederakan diri dia sendiri sebab dia rasa kesakitan emosi, kesakitan perasaan tu, keresahan pemikiran dia tu dan kesakitan tu sangat sakit. Dan bila sangat sakit tu tak tertahan, dan bila dia toreh tangan dia, dia hantuk kepala dia, dia rasa benda tu tak sakit sebab kesakitan tu lagi sakit pada benda tu, ya. Jadi dia akan lakukan dan akhirnya merosakkan diri dia sendiri. Jadi benda tu tak boleh, sangat tak boleh. Dari segi I love myself pun kita dah mengenai jasad kita tu. Jasad kita adalah anugerah kurniaan Tuhan yang sangat istimewa. Tuhan anugerahkan jasad kita sebab kasih sayang dia. Tujuan dia adalah kita jaga jasad kita. Jika kita tak jaga jasad kita, kita cederakan, biarkan pemikiran, perasaan negatif ataupun biarkan tangan kita luka, itu tak baik tu. Itu tak boleh. Jadi kita kena tenangkan diri kita dan kita kena mohon rawatan. Dia adalah simptom kesihatan mental. Mungkin BPD mungkin begitu. Borderline personality disorder kan. Borderline personality disorder ni adalah emosi yang tak berapa stabil. Dia kalau dia marah sangat. Kalau dia sedih sangat. Ya, dia tak boleh kontrol. Dan satu lagi ciri BPD ini, dia sampai boleh cederakan diri sendiri, dia rimas, dia memberontak dalam diri dia, ya. Biasanya berlaku kepada peringkat pertengahan remaja tu. Dan ada yang berterusan sampai ke dewasa. Dan satu lagi ciri BPD ni, dia selalu ada masalah perhubungan. Maksudnya orang yang paling baik, yang paling rapat dengan dia, itulah orang yang paling sayangi, paling bermakna pada dia. Tapi orang yang baik, yang rapat dengan dia ni, itulah juga orang yang paling menyakitkan dia, yang boleh memberi kesakitan pada dia. Jadi dia selalu luah perasaan kepada kawan dia ataupun teman dia begini. Kalau dia suami isteri, dia kata terima kasihlah abang menenangkan saya, abang lah memberi saya harapan, abang jaga saya dengan baik, saya sangat bertuah, abang lah paling baik, terima kasih, jaga saya. Lepas tu besoknya 2-3 hari bertukar pula, abang tak guna, kenapa abang nanya saya, abang menyebabkan saya sakit, keadaan saya begini, semua punca abang, dia menangis. Jadi orang yang paling dia sayang, itulah juga orang yang paling memberi dia kesakitan. Itu adalah ciri-ciri BPD dan dia suka untuk mencederakan diri dia, dia rimas dengan diri dia. Dan BPD juga boleh menyebabkan self-harm dan juga boleh menyebabkan pembunuhan diri dan sebagainya. Ya? Okey, soalan seterusnya. Okey, baik. Terima kasih Prof. Jadi tak baguslah kan benda tu Prof? Tak boleh, tak boleh. Baik. So, penjawab saya harap soalan jawapan yang diberikan oleh Prof tadi. Seterusnya Prof, daripada Muhammad Ali Firdaus,
soalan yang ditujukan ialah saya tak boleh saya tak boleh secara everyone. Saya ingin mengetahui bahawa bagaimana nak atasi perasaan insecure yang tinggi dalam diri. Ni mahasiswa ni bro. Insecure. Maksudnya dia rasa macam mana? Mungkin dia rasa dengan persekitaran tu, saya rasa Tak selamat. Dia rasa tak selamat dengan persekitaran. Mungkin dengan dia tak percaya rakan-rakan dia. Mungkin kalau ada individu Alif Firdaus nak kongsikan lagi boleh? Okey. Kan ada peserta yang nak cakap sendiri, nak cerita sendiri pun boleh juga. Kita open lah ya. Saya sporting. Saya suka jika ada orang interrupt dan tanya soalan sebagainya ya. Okey. Dalam masalah kesihatan mental, dia ada satu simptom. Dia bukan masalah kesihatan mental, tapi simptom kebanyakan individu yang ada masalah kesihatan mental, iaitu dipanggil paranoid. Paranoid ni bahasa Inggeris, bahasa Melayunya adalah prasangka. Jadi dia suka dalam pemikiran itu, dia prasangka orang nak buat jahat dengan dia, dia prasangka orang nak jatuhkan dia. Macam kalau saya sembang dengan Om Tuah kan, tiba-tiba Om Tuah ni senyum kat saya. Saya pun kata, Om Tuah ni dia hina saya sebab dia peli saya tak ada satu gigi. Ya. Lepas tu kalau orang tu masuk dalam Facebook, bagi hadis, bagi nasihat, dia kata orang ni tujukan pada dia, orang ni hina dia, orang ni cakap negatif pada dia sebab benda tu memang dia buat jahat. Jadi dia block orang tu, dia block orang ni. Sebab tu orang-orang mental health yang ada simptom paranoid ni, kalau tengok list dia, banyak dia block dekat WhatsApp, dekat Facebook, Instagram dan sebagainya, sebab dia banyak prasangka pada orang. Dia tengok pada orang tu, dia rasa orang tu dah nak jahat pada dia, dan dia rasa tak secure, dia rasa tak selamat sebab dia banyak prasangka. Tapi dia tak boleh kawal pemikiran dia. Dan sebab itu dia sering rasa tangan dia menggeletar, nafas dia kencang, dan dada dia berdebar-debar, dan dia banyak takut, termasuk dalam macam kalau social phobia kan. Jadi dia takut dengan orang lain, sebab dia rasa macam orang-orang tu akan menganiayai dan sebagainya. So kalau kita terokai, ada banyaklah punca-punca sebab-sebab yang berlaku tu. Jadi itu adalah satu simptom, bukan mental health lagi. Sebab tu kita kena ingat tau, remaja-remaja sekarang ni, mahasiswa sekarang ni, mereka sangat advance di segi teknologi, internet, Google dan sebagainya. Jadi mereka suka Google. Contohnya dia rasa tangan dia shaking, dada dia berdebar, dia pun pergi Google. Dia kata tangan berdebar-debar, dan jantung berdebar-debar, tangan shaking ni ada anxiety. Dia pun fikir, betul lah tangan saya berdebar-debar, jantung saya berdebar-debar, tangan saya shaking, kadang-kadang saya takut, saya ada simptom anxiety. Betul lah saya anxiety. Dia fikir, dia Google, dia fikir, dia Google, dia fikir, dia rasa, dan akhirnya dia betul-betul dapat simptom anxiety tu. Sebenarnya tak ada benda tu. Benda tu hanya respon ataupun yellow zone, belum masuk green zone, belum masuk orange zone. Maksudnya dia belum injured pun, dia hanya respon. Tapi sebab takut, dia Google, dan dia percaya apa di Google tu, dan ketakutan datang pada diri dia, dan akhirnya dia ada simptom tu. Sebab itu bagi semua pelajar, mahasiswa, Google ni tak berapa bagus. Sebab nanti ketakutan kita melampau. Ada satu klien lelaki, dia ada masalah anxiety. Bila ada masalah anxiety, telinga dia suka ada bunyi berdesing, zing kan. Lepas tu dia pun takut, dia pun bimbang kan. Itu sebenarnya sebab stres. Bila stres, dia ganggu kita punya hormon dan keseimbangan, maka telinga kita akan bengkak sikit, cedera, memang dia akan dengar bunyi. Caranya kita kena jumpa doktor ENT, dia bagi ubat, dia betulkan untuk kurangkan bunyi tu. Dia pergi Google, dia jumpa satu orang ni bagi tahu, kalau ada telinga berdesing, umur dia tinggal 40 hari je. 40 hari tu dia akan mati. Lepas tu dia percaya, dia takut, badan dia menggeletar, tangan dia shaking, dia berpeluh, dia boleh tidur malam, dia takut dia akan mati. Sebab orang anxiety ni memang takut mati. Orang anxiety ni simptom dia beberapa kematian. Sebab tu dia trigger sangat benda tu. Jadi lagi teruk dan simptom tu lagi kuat, dan sampai dia sesak nafas. Caranya, punca dia sebab dia pergi Google
benda-benda yang tak baik dan sebagainya. Sebab tu tak perlu tu, tak ada tu. Tak ada orang berdesing nak mati 40 hari tu, tak ada tu, tak wujud tu. Ya. Jadi jangan percayalah benda-benda Google ni. Okey? Silakan yang lain. Terima kasih Prof. Assalamualaikum Prof. Sorry pengurusan. Ya, silakan Omar, silakan. Saya nak tanya boleh Prof? Boleh. Prof, saya nak tanya. Tadi Prof ada sebut bila bukan sekali yang sebelum ni yang okey, macam mana kalau dia stres? Dia nak dia suka. Omar tak berapa clear. Ulang balik. Macam mana kalau orang tu dia stres, kemudian dia bersukan tu berlebihan. Apa yang Prof macam mana Prof? Prof. Apa yang berlebihan? Bersukan, saya dengar Prof. Dia bersukan berlebihan. Dia stres, dia bersukan. Ya, bersukan. Oh, sangat bagus. Very good. Ya, sebab Tapi Prof, soalan tu kalau sukan tu dia berlebihan sangat macam mana? Itu soalan dari saya dengar. okey, kalau berlebih-lebihan sangat sehingga menzalimi diri, dia abaikan benda lain, mungkin dia ada satu masalah lain pula. Tapi sebenarnya masalah-masalah mental health ni, bila orang dapat depression, dia rasa putus asa, ataupun dia rasa anxiety, ataupun dia rasa paranoid, dia ada OCD, traumatik dan sebagainya. Orang mental health ni biasanya dia akan makin menyendiri, dia duduk seorang-seorang, dia menyesal dengan diri dia takut, dia tak campur dengan orang, dia banyak tidur, dia banyak cakap benda-benda negatif. Itu sangat tak bagus. Dan badan dia akan keluarkan banyak energi negatif yang menyebabkan diri dia makin teruk. Sebab tu antara cara yang paling baik dalam menangani masalah mental health ialah kita kena aktifkan fizikal kita. Pagi-pagi keluar rumah, berjoging di bawah cahaya matahari. Jadi kita akan keluarkan hormon-hormon yang baik daripada diri kita, akan dapat cahaya matahari, and then kita akan bersenam sampai badan kita berpeluh dan kita jogging. Jadi badan kita akan keluarkan hormon-hormon yang sangat sihat. Sebab itu bagi orang yang ada masalah simptom mental health, pergi senaman, hari-hari senaman, pergi main futsal, keluarkan peluh konsisten hari-hari. Dan dalam banyak kajian empirikal, sukan sangat baik untuk membantu mengurangkan masalah kesihatan mental tu. Very good. Berpeluh hari-hari, bersukan hari-hari, keluarkan emosi, dan mana kita letih, balik kita tidur. Sangat bagus. Tetapi jadi bagus sangatlah very good. Sebab tu ada activities dalam Neo CBT tu, kita akan buat reschedule activity. Pastikan dia jogging, main sukan, ataupun kalau macam orang stres, dia takut melampau tu, dia kena buat terus aktiviti tepuk lalat itu sebanyak 15 kali. Dia kena naik turun tangga sebanyak 10 kali. Dia kena gosok-gosok, dia kena tangan dia. Itu semua behavior yang akan tukar mind dia on the spot. Ya. Dan maksud berlebihan tu saya tak berapa faham, tapi selagi dia mampu berlari, mungkin dia boleh berlari 2 km, besoknya dia berlari lagi 6 km, besoknya dia berlari pula 10-20 km. Kalau selagi badannya mampu, sihat, maksudnya stamina dia makin baik, baguslah. Tak adalah istilah berlebihan. Berlebihan ni maksudnya jika awak buat sampai awak cedera. Sebab kita dah faham, otot kita ni dia bersimulasi kan. Bila kita angkat 10 kilo hari-hari, lama-lama tangan tu sakit sikit. Sakit tangan angkat 10 kilo tu sebab otot kita membina sel-sel baru yang lebih kuat. Lama-lama kita boleh angkat 20 kilo. Lama 20 kilo tangan kita sakit sebab dibina sel-sel baru. Sel-sel baru tumbuh. Lama kita boleh angkat sampai 50 kilo. Jadi maksudnya badan kita mengeluarkan hormon dan daya tahan kepada kesakitan yang baik dalam fizikal, automatik fikiran kita akan dapat tahan kesakitan dalam emosi dan pemikiran. Sebab tu sukan very good lah. Sukan sangat bagus. Kecuali ada orang OCD lah. Kalau orang OCD ni, dia kadang bersukan tu dia terikat dengan nombor. Dia buat apa mesti 16 kali. Selagi tak 16 kali dia tak stop. Dia buat apa pun 16 kali. Dia itu OCD nombor dia panggil. Ya.
Okey, very good. Terima kasih Omar. Terus bersukan. Ya. Badan sihat, otak sihat, ajak kawan-kawan bersukan. Nanti malam tidur lena. Terima kasih Omar Tuah. Aku majlis perwakilan tertinggi kita pada pagi ini yang sudi untuk masuk ke program. Terima kasih. Dan Prof, insyaAllah soalan yang terakhir Prof. Boleh Prof? Boleh. Ya, soalan kita pada pagi ini daripada Nurliana binti Muhammad Asri. Saya tarik juga dengan soalan dia. Macam mana nak bezakan kenalan itu betul-betul depres ataupun dia hanya sekadar mencari attention, atau cuma mindset kita yang nampak dia mencari perhatian dan kita kena ubah persepsi tu. Macam mana Prof? Susah juga soalan ni. Okey, ada orang kata banyak orang seek for attention. Maksudnya ataupun kalau bahasa pasar dia kekurangan kasih sayang. Dalam masyarakat kita ramai orang kekurangan kasih sayang. Orang yang kekurangan kasih sayang tu, dia nak pujian, dia nak beri perhatian pada dia nak orang tumpukan perhatian pada dia. Jadi kalau dia tak dapat perhatian tu dengan cara yang baik, maka dia akan cuba buat benda yang buruk. Yang penting dia dapatkan perhatian. Jadi dia menunjuk diri dan sebagainya. Dulu masa saya muda-muda, saya pergi praktikum sekolah, saya ada satu klien perempuan. Dia kata bapa dia sibuk kerja, tak pedulikan dia, tak sayang dia. Mak dia pun lebih sayang adik dia, tak peduli pada dia. Jadi dia rasa tak disayangi. Jadi bila tak disayangi, dia frust dengan diri dia sendiri. Dia pergi sekolah, dia kawan dengan budak-budak nakal, dia isap rokok. Dia isap rokok, lepas tu cikgu marah dia, panggil bapak dia. Bila panggil bapak dia lempang dia sebab dia isap rokok. Masa bapak dia lempang tu, dia rasa seronoknya, bahagianya, bestnya sebab bapak dia beri perhatian pada dia. Jadi kita kena memahami, kadang-kadang tu orang tu buat salah, dia buat jahat, dia buat hua-hua yang menyakitkan hati kita sebab dia nakkan perhatian. Kenapa nakkan perhatian? Sebab selama ni kita tak beri dia perhatian. Sebab kenapa dia perlu perhatian? Sebab itu untuk kepuasan diri dia, psychological dia, sebab dikurang kasih sayang. Sebab tu dalam masyarakat hari ni, sorry to say lah ramai orang kekurangan kasih sayang. Sebab tu kalau kawan-kawan awak berilah pujian, senyum kat dia, sembang dengan dia, berikan dia galakkan. Maksudnya ada orang memerlukan tu. Kecuali orang green zone tu, dia untouchable tu, dia tak perlu lagi pujian. Apa yang baik, apa yang dia rasa baik untuk diri dia, orang lain, dia jalan terus. Ya? Okey. Jadi kalau orang tu perlukan perhatian, kita beri perhatian. Tapi kalau tak beri perhatian dengan cara baik, maka dia akan kelar tangan dia. Dia akan buat benda yang tak baik, dia akan menjerit, dia nakkan perhatian. Dan ini sebenarnya simptom-simptom orang yang masalah kesihatan mental juga. Caranya berilah saja perhatian. Dan sebenarnya perhatian yang dia nak tu sebab keperluan psikologikal dia, sebab dia tak sihat, sebab dia mengalami masalah-masalah tekanan dalam kehidupan. Jadi maksudnya bukan dia nakkan perhatian, tapi dia nakkan satu kelegaan dan diberi penyembuhan, diberi bimbingan supaya dia dapat fikir dengan betul, supaya dia tahu dia buat perkara yang betul dan dia tak lagi membuat perkara yang salah. Contohnya dia suka menjerit ataupun dia suka mengadu dia sakit. Maksudnya dia memerlukan perhatian. Okey, awak selalu sakit. Memang macam tu orang depression, dia suka sakit. Dia suka cakap dia sakit. Jadi keluar masuk klinik tu memang kerja dia. Sebab dia rasa dia sakit dan dia nak orang tahu dia sakit supaya orang beri perhatian. Jadi kita pun pergi jumpa dia. Okey, saya tahu awak sakit, saya tahu awak tak sihat, saya tahu awak mengalami masalah tekanan perasaan. Jadi caranya ialah saya tolong awak untuk pergi jumpa dengan kaunselor. Awak jangan buat begini lagi. Awak kena pergi jumpa dengan doktor perubatan untuk ambil ubat supaya awak lebih stabil, dan awak kena pergi kursus-kursus kesedaran. Kesian kat awak kena bantu diri awak sendiri. Itulah caranya kita beri attention. Sebab dia perlukan benda tu untuk betulkan balik pemikiran dia, betulkan perasaan dia. Itu signal yang bagus tu. Cuma kita janganlah menghina dia.
kita janganlah kecilkan hati dia, sebab benda tu keperluan diri dia waktu kan ketika itu. So berilah, sebab dunia ini banyak orang kekurangan kasih sayang. Jadi berilah kasih sayang dan sebarkanlah kasih sayang. Dia percuma, kita tak perlu bayar 1 sen pun. Kita tak perlu bayar 1 sen pun untuk senyum. Kita tak perlu dibayar duit dan diupah untuk memuji orang tu. Wah, hari ni Ami Natira senyum cantik, tudungnya cantik, saya suka tengok, terima kasih, dia kata. Awak ni pandai lah, boleh ajar saya, jom kita buat sama-sama benda ini supaya jadi baik. Jadi benda-benda itu mewujudkan suasana yang saling sokong menyokong dan senyum, buat baik. Kita tak perlu dibayar apa-apa. Yang penting kita kena sedar dan buat dengan happy dan gembira. Okey? Dan siapa yang dengar ni, nanti saya ada banyak perkongsian saya tentang psikologi, tentang teknik-teknik kesihatan mental. Saya ada perkongsian tentang depression, anxiety, OCD dalam YouTube saya. Jadi pergi subscribe YouTube saya, Prof Mas Positif. Pergi subscribe nanti you all boleh ikut banyak sesi-sesi untuk bantu diri. Macam sesi ini pun saya ada 2 kamera. Saya rakam 1 kamera dan saya pakai Webex 1 kamera. Yang saya rakam tu nanti saya akan upload dalam YouTube supaya ilmu tu tak hilang dan setiap orang boleh menonton berulang, dan orang yang tak dengar hari ni pun boleh menonton lagi. Jadi benda tu seronoklah tersebar dan ramai orang dapat kepahaman dan kesedaran. Jadi subscribe lah Prof Mas Positif. Okey, silakan MC. Baik, dengar dia semua penonton, jangan lupa subscribe channel Prof Mas Positif di YouTube Baik, sangat menarik kongsi yang disampaikan oleh Prof. Saya rasa menjawab soalan yang dilontarkan tadi, jawapan yang diberikan oleh Prof. Sebarkan kasih sayang kerana ianya adalah percuma. Ya Prof? Yep. Okey, baik. Alhamdulillah kita sudah selesai dengan sesi soal jawab dan juga kongsian kita pada pagi ini. Jam sudah menunjukkan pukul 12. Saya rumuskanlah sedikit apa yang kita kongsi, apa yang Prof nak kongsikan dengan kita sejak dari pukul 10 tadi lagi kan. Alhamdulillah Prof, kita ada lebih 500 peserta. Mungkin dekat Facebook ada lagi. Berapa ramai peserta? Dalam Webex saja 500 orang. So dekat Facebook lagi Okey, terima kasih kepada 500 orang tu. Saya sangat menghargai. Terima kasih. Dan tadi kita ada bincangkan pada awalnya berkaitan dengan apakah itu kesihatan mental. Prof ada kongsikan bagaimana kaedah kita nak berfikir, bertindak dan sebagainya. Seterusnya kita masuk lagi kepada simptom-simptom kesihatan mental. Prof ada highlightkan banyak berkaitan dengan isu kebohongan, masalah tidur dan juga anxiety, dan juga bagaimana kita untuk kekal berada di zon hijau. Kadang-kadang kita ni tersasar sikit, sedih masuk zon kuning kan, masuk zon kuning dan kembalikan semula diri kita kepada zon hijau. Jangan lompat ke zon oranye, itu akan memberi kesan tak baik. Ya Prof? Baik, seterusnya dalam yang ketiga, dalam slot yang ketiga kita bincangkan bagaimana peranan kita sebagai individu dalam masyarakat untuk memberi bantuan awal kepada mungkin rakan-rakan, ahli keluarga, jiran-jiran kita, sahabat-sahabat yang mungkin ada masalah isu kesihatan mental ini. Jadi Prof ada banyak secara iaitu banyak wujudkan environment yang sihat, jangan judgemental, jangan kutuk-kutuk kan, jangan letakkan stigma kepada orang yang mengalami masalah mental. Jadi sebenarnya itu membantu golongan ini untuk kembali sihat seperti sedia kala. Dan suka juga saya ulang balik apa yang Prof cakap tadi kan, jangan kita letakkan yang penyakit sakit tak perlukan rawatan. So kita kena cakna benda ni, and then mana-mana rakan-rakan kita yang ada isu-isu sebegini, kita kena tahu apakah langkah-langkah kita perlu ambil untuk kita bantu dia supaya dia kembali sihat seperti sedia kala. Okay Prof? Okay. Sebelum kita tamatkan sesi ni Prof, kita nak buat sesi bergambar Prof. Kenang-kenangan. Okay, minta semua buka kamera lah, bergambar kenang-kenangan.